اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan pada siri yang ke-68 ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-818 yang membicarakan berkenaan tentang tayammum. Hadis-hadis berkenaan tentang tayammum. Nak buka kipas belakang tu buka, cuma jangan dekat kan. Baca riwayat 818, baca. Annaha ista'arat. Maka dalam riwayat ini lebih detail bahawa Ummul Mukminin Aisyah pinjam daripada kakaknya rantai tersebut. Annaha ista'arat, bahawa beliau telah meminjam min Asma'a, daripada Asma', qiladatan, akan rantai dan kalung. Maka kata Imam Nawawi dalam Fiqhul Hadis pada pertengahan muka surat, kata Imam Nawawi, daripada hadis ini kita boleh belajar jawazul ariyah, boleh untuk pinjam meminjam. Maka tidak ada masalah untuk pinjam meminjam. Kemudian yang kedua, jawazu ariyatil huli, boleh pada waktu itu nak pinjam meminjam akan barang kemas. Maka Ummul Mukminin Aisyah dia tidak ada, maka pada waktu itu beliau telah meminjam daripada kakaknya Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, jawazul musafirah bil ariyah idza kana bi iznil mu'ir. Kalaulah diizinkan, maka boleh untuk membawa bermusafir pada waktu itu akan rantai tersebut, barang berharga tersebut. Kemudian yang keempat, jawazut ittikhadin nisa al-qala'id, boleh untuk para wanita memakai rantai leher, kalung dan lain-lain. Baca hadisnya. Fahalakat, lihat pada kata Imam Nawawi pada atas yang kita baca tadi, fahalakat maknahu da'at, maka telah hilang rantai tadi. Maka Nabi SAW telah mengutus beberapa orang daripada kalangan sahabat baginda fi talabiha, dalam pada mencarinya. Fa adrakathum salah, maka mereka pada waktu itu telah tiba waktu salat. Fa sallu, maka mereka telah salat bi ghairi wudu'in, tanpa berwuduk, sebab air tak ada. Dan pada waktu itu belum lagi turun ayat tentang tayammum. Falamma atawun nabi, bila mereka datang kepada Nabi SAW, syakau zalika, maka mereka telah mengadu keadaan mereka kepada Nabi. Fanazalat ayatut tayammum, maka turunlah ayat yang berkenaan tentang tayammum yang kita baca tadi. Berkata Usaid bin Hudayr memuji keluarga Abu Bakar, jazakillahu khairah, semoga Allah membalas kamu wahai Ummul Mukminin Aisyah dengan sebaik-baik kebaikan. Fa wallahi, maka demi Allah, ma nazala biki amrun qattu, tidaklah berlaku berkenaan kamu sesuatu perkara, illa ja'alallahu laki, kecuali Allah menjadikan bagimu daripadanya jalan keluar. Wa ja'ala lil muslimina fihi barakah, dan orang-orang Islam mendapat keberkatan daripada wahyu yang diturunkan. Maka disebabkan Ummul Mukminin Aisyah, maka Allah turunkan ayat tentang tayammum. Riwayat yang ke-819, riwayat yang lebih kurang sama, baca silakan. Cuma ini bukan berkenaan dengan Ummul Mukminin Aisyah. Ini berkenaan tentang sahabat Nabi SAW yang mana dia perlu mandi wajib dan tak ada air. Maka diingatkan kalaulah berwuduk, maka pada waktu itu kena sapu muka dan badan. Lalu kalaulah mandi, maka kena sapu seluruh badan. Beliau ingat begitu.
Maka itulah yang beliau buat. Sehingga Nabi SAW tegur dia, sabda Nabi, tayamum untuk berwuduk dan tayamum untuk mandi wajib, kedua-duanya sama. Tak adalah kalau kita nak tayamum mandi wajib, kita lumur satu badan kita dengan tanah debu, tak. Masih sama muka dan pada waktu itu kedua tangan. Terus baca 819. Terima kasih banyak-banyak ayat. Jazakumullah khairan. Terus baca. Maka daripada Syakib beliau berkata, aku telah duduk bersama dengan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Maka beliau duduk dengan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman, ara'aita, apakah pandangan kamu, lau anna rajulan, kalau sesungguhnya seorang lelaki, ajnaba, berhadas besar, falam yajidil ma'a, dan dia tidak ada air selama syahra, 1 bulan, tak ada air nak mandi, tapi hadas besar, apa yang patut dia buat? Kaifa yasna'u bis salah, apa yang patut dia buat dengan solat dia, sebab dia tak boleh nak mandi, tak ada air selama 1 bulan. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, la yatayammamu, tidak boleh bertayamum, wa illam yajidil ma'a, walaupun dia tak jumpa air selama 1 bulan. Maka ini pandangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abu Musa berkata, fa kaifa bihadhil ayah, maka bagaimanakah berkenaan tentang ayat ini yang ada dalam suratul Maidah, bila Allah sebut falam tajidu ma'a, maka apabila kamu tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah kamu, sa'ida tayyiba, dengan debu tanah yang suci. Sa'ida ditafsirkan dengan debu tanah oleh mazhab Imam Syafi'i. Maka Abdullah berkata, lau rukhisa, kalaulah diberi keringanan bagi manusia pada ayat ini, la ausyaka, nescaya sangat hampir masanya, idza barada, apabila idza barada alaihimul ma'u, apabila menjadi sejuk sedikit air kepada mereka untuk guna, ayyatayammamu, maka mereka pilih untuk bertayamum dengan debu tanah. Maksudnya kalaulah dibenarkan pada waktu itu yang mandi wajib boleh bertayamum, maka pada waktu itu semua orang nak tayamum, air sejuk sikit nak tayamum. Ini pandangan Abdullah bin Mas'ud. Tapi kita nampak zaman kita tak adalah begitu. Dengan hukum ahkam yang telah dikongsikan, maka tidaklah manusia pada waktu itu berkelakuan begitu. Maka berkata Abu Musa kepada Abdullah bin Mas'ud, alam tasma', bukankah engkau pernah mendengar kata-kata Ammar bin Yasir? Beliau menceritakan Nabi SAW telah mengutuskan aku fi hajatin, dalam satu keperluan, fa ajnabtu, maka aku telah berhadas besar, falam ajidil ma', namun aku tidak menjumpai air, fatamarraghtu, maka aku telah mengguling-gulingkan badanku, fis sa'idi, pada debu tanah, seperti mana binatang berguling-guling pada tanah. Maka Ammar bin Yasir buat begitu. Dia kena mandi wajib, dia hadas, dan tempat tu langsung tak ada air. Maka pada waktu tu dia tak tahu macam mana nak bertayamum untuk mandi hadas besar, yang dia hanya tahu untuk wuduk. Maka dia pun berguling-guling dalam pasir, dalam debu. Maka dia telah buat begitu. Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW menceritakan perkara itu kepada Nabi. Maka baginda bersabda, innama kana, hanya senya mencukupi bagi kamu, antakula, bahawa kamu melakukan, biyadaika, dengan kedua tangan kamu, hakadha, begini. Summa daraba biyadihi ilal ard, kemudian Nabi pukulkan ataupun tepukkan kedua tangan baginda ke tanah, darbatan, dengan satu pukulan. Summa masaha shimal, kemudian baginda menyapu tangan kiri baginda pada tangan kanan, wa zahira kaffaihi wa wajhah, dan pada waktu itu pada kedua tapak tangan dan juga muka. Maka daripada maaf sebentar. Maaf kalau ada yang puasa. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis ini kalau kita perasan menyebut bahawa Nabi menepuk tangan hanya sekali, dan Nabi sapukan pada muka dan tangan.
Maka apakah pandangan para ulama? Sebab dalam mazhab Syafi'i, pada waktu itu memukul 2 kali. Satu pukulan untuk muka, satu lagi pukulan untuk kedua tangan. Maka pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, fihi dalalah, maka hadis seperti ini menjadi dalil bagi mereka yang berpandangan bahawa cukup sekali pukulan untuk wajah dan juga kedua tangan. Walil akharin an yujibu anhu bi anna al murada huna suratud darbi lit ta'lim. Maka mereka yang mengatakan sebenarnya dalam hadis yang lain menunjukkan kepada 2 tepukan, satu tepukan muka, satu tepukan untuk tangan. Maka mereka berkata bahawa di sini Nabi sekadar nak mengajar cara pada waktu itu memukul pada tanah, menepuk pada debu tanah, pada tanah, li ta'lim, dengan bertujuan mengajar. Walaisal murad, bukanlah sebenarnya Nabi bermaksud menerangkan keseluruhan pada waktu itu cara tayamum. Sebab Ammar bin Yasir dah tahu cara tayamum. Cuma Nabi nak menunjukkan, kalaulah mandi hadas besar, tetap pada waktu itu sapu muka dan tangan sahaja. Maka ini adalah pandangan yang diberikan. Jelas ke jelas? Baca faqala Abdullah. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Musa al-Asy'ari, awalam tara, tidakkah kamu melihat bahawa Umar bin Khattab sendiri tidak menerima, tidak merasa cukup dengan kata-kata Ammar. Namun ini kuranglah tepat. Sebenarnya Umar bin Khattab terlupa, namun bila Ammar bin Yasir mengingatkannya, maka pada waktu itu Umar bin Khattab pada waktu itu menyerahkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu perkara tersebut. Riwayat 820 baca. Maka riwayat yang lebih kurang sama, cuma dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, innama kana yakfika, sesungguhnya mencukupi bagi kamu, antakula, untuk kamu melakukan hakadha, sebegini. Maka Nabi tunjukkan wadaraba biyadai, Nabi tepukkan pada waktu itu kedua tangan baginda kepada tanah, ilal ard, kepada tanah, fanafadha, maka ini penambahan dia. Maka dalam hadis ini baginda telah mengibas-ngibas kedua tangan baginda. Maka sebab itu apabila kita tayamum, maka bila kita lepas tepuk pada tanah dan ada debu tanah pada tangan kita, daripada hadis ini dan hadis berikut, sunnahnya adalah nafadha. Nafadha maksudnya pada waktu itu mengibaskan kedua tangan supaya jatuh pada waktu itu debu dan tanah dan hanya ada sedikit yang ada pada tangan. Kemudian Nabi telah menyapu debu dan tanah tadi pada muka dan kedua tangan baginda. 821 baca. Ini kisah antara Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Maka pada awalnya Umar bin Khattab tak bersetuju, tapi sebenarnya kerana Umar bin Khattab sebenarnya terlupa peristiwa tersebut. Terus daripada Abdul Rahman bin Abzah radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki telah datang kepada Umar, faqala, lalu berkata, inni ajnabtu, sesungguhnya aku berada dalam keadaan hadas besar, falam ajid ma, dan sekiranya aku tidak menjumpai air, maka apa yang perlu aku lakukan? Maka berkata Umar bin Khattab, la tusalli, tak payah solat. Sebab tak ada air untuk mandi wajib. Umar bin Khattab punya pandangan pada awal jangan solat. Terima kasih banyak-banyak air. Terima kasih. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan, keberkatan dan ganjaran. Maka Ammar bin Yasir yang pada waktu itu berada di situ, Ammar bin Yasir mengingatkan Umar, amma tadhkur, adakah tuan tidak ingat wahai Amirul Mukminin, idh ana wa anta, ketika mana aku dan kamu, fi sariyatin, di dalam satu delegasi, di dalam satu rombongan, fa'ajnabna, maka kita telah berada dalam keadaan hadas besar, falam najid ma, lalu kita tidak menjumpai air, fa amma anta, maka adapun engkau memilih untuk tak solat kerana berada dalam keadaan hadas besar, wa amma ana, adapun aku iaitu Ammar bin Yasir, fatama'aktu, maka aku telah berguling-guling di dalam tanah, pada tanah, wa sallaitu, dan solat.
Kenapa dia berguling-guling? Sebab dia ingat tayamum untuk mandi wajib seluruh badan. Macam kebanyakan orang ingat. Padahal tayamum untuk mandi wajib ataupun wuduk sama, iaitu perlu pada waktu itu ditepuk pada muka, satu tepukan disapu pada muka dan satu lagi tepukan disapu pada kedua tangan. Maka Nabi SAW telah bersabda, "Innama kana yakfika," sesungguhnya mencukupi bagimu wahai Ammar, "antadriba," bahawa kamu menepuk dengan kedua tangan kamu pada tanah, "thumma tanfuh," kemudian kamu meniup dia. Maka dari hadis yang sebelum ni nafadah, maksud pada waktu itu mengibas. Di sini nafakha, maksudnya meniup. Maka untuk mengurangkan debu tanah pada tangan, bila kita dah tepuk pada tanah, maka boleh dengan cara mengibaskan dan juga boleh dengan cara meniup supaya berterbangan pada waktu itu debu-debu tersebut. Summa tamsahu bihima, kemudian kamu sapu dengan kedua tapak tangan tadi pada wajah dan kedua tangan kamu. Berkata Umar bin Khattab, "Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Ammar." Maka Ammar berkata, "Insyita, jika kamu mahu, aku tidak akan ceritakan lagi hadis ini." Tapi sebab itu dibawakan riwayat berikut. Baca riwayat berikut. Qala al-Hakam. Terus. Maka berkata Umar bin Khattab apabila pada waktu itu dia menggambarkan yang dia tak ingat. Beliau berkata, "Nuwallika ma tawallaita, nuwallika, kami serahkan tanggungjawab menyampaikan hadis tersebut, ma tawallaita, kepada kamu yang masih ingat." Sebab itu lihat kepada nombor 3 pada baris bawah sekali, ai minat tabligh, daripada tanggungjawab yang kamu perlu menyampaikan hadis ini, wal ikhbar, mengkhabarkannya, wa zalika li'annahu ma qata'a bi khata'i, kerana bukanlah bermaksud Umar bin Khattab memutuskan Ammar bin Yasir salah dan silap. Wa innama lam yadhkurhu, hanya Umar bin Khattab tak ingat peristiwa tersebut. Maka bila dia tak ingat, maka diserahkan kepada Ammar bin Yasir untuk menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Maka bukanlah bermaksud Umar bin Khattab tolak seperti yang difahami oleh Abdullah bin Mas'ud. Sebaliknya Umar bin Khattab tidak ingat peristiwa tersebut, maka beliau serahkan kepada yang ingat, iaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. 822 baca. Lebih kurang sama, baca sampai habis. Sama kisahnya seorang lelaki bertanya kepada Umar berkenaan tentang dia hadas besar dan tak ada air nak mandi. Umar punya pandangan pada awalnya tak payah solat sebab tak mandi. Maka Ammar bin Yasir pun mengingatkan Umar kepada kisah tersebut, dan pada awalnya Umar pada waktu itu tidak ingat. Maka qala Ammar, baca. Maka wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, jika engkau mahu, disebabkan Allah telah menjadikan ke atasku daripadamu hak untuk mentaatimu, sebab beliau adalah Amirul Mukminin, la uhaddits bihi ahada, aku tak akan ceritakan hadis ni dengan sesiapa. Tapi tadi baru kita baca riwayat Hakam, maka sebenarnya Umar bin Khattab pada waktu itu perintahkan Ammar bin Yasir untuk sampaikan hadis ini kepada orang lain sebab beliau pada waktu itu ingat. Terus 823. Maka berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau berkata, iaitu Umair yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, aqbaltu ana, aku telah datang bersama dengan Abdul Rahman bin Yasar yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Maimunah Ummul Mukminin isteri Nabi, sehingga kami masuk untuk bertemu dengan Abul Jaham bin Harith bin Sammah. Abul Jaham ini namanya adalah Abdullah. Pada baris yang ke 2, 4, 6, 8, 9. Maka pada baris yang ke 9 namanya adalah
Abdullah bin Harith bin Sammah. Maka berkata Abu Jam, aqbala Rasulullah, Nabi SAW telah datang daripada arah telaga Jamal. Falaqiyahu rajulun, maka ada seorang lelaki telah bertemu Nabi, fasallama alaih, bagi salam pada Nabi. Falam yarudda Rasulullah, maka pada waktu itu Nabi SAW belum lagi dalam keadaan berwuduk. Maka Nabi SAW tidak menjawab salam dia, sehingga baginda sampai kepada sebuah dinding. Famasaha wajha, maka baginda Nabi SAW menyapu dengan dengan tepukan pada dinding tadi wajah baginda dan kedua tangan baginda. Kemudian barulah Nabi memberi salam. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pada fiqhul hadis pertengahan muka surat, kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis jawazut tayammum bil jidar idza kana alaihi al-ghubar. Maka perbuatan Nabi menepukkan tangan baginda kepada dinding menunjukkan pada waktu itu adanya debu tanah pada dinding tersebut. Itu adalah jawapan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Wa hadza jaizun indana, dan dalam mazhab Syafi'i pun boleh. Kalaulah ada debu pada dinding kerana terlalu lama sangat rumah tadi dan kemudian ditepuk dan dibuat tayamum, maka jawapan dia adalah boleh. Wahtajja bih, namun menjadikan hadis seperti ini orang-orang yang mengatakan boleh bertayamum walaupun tanpa ada debu tanah. Dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Boleh pada waktu itu bertayamum pada dinding, pada batu, walaupun tidak ada debu tanah pada waktu itu. Kenapa nak bagi salam? Salam ke? Bagi salam cepat. Assalamualaikum. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Sebut Allah dulu. Allah. Okey. Terus baca hadis. Jelas ke jelas tadi? Terus baca. Dan Nabi SAW tak nak menjawab salam bukanlah tak boleh, tapi Nabi SAW suka menjawab salam dalam keadaan Nabi telah berwuduk ataupun bertayamum. Terus daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya seorang lelaki telah melewati dalam keadaan Nabi sedang buang air kecil. Dia bagi salam. Maka Nabi SAW tidak menjawab salam. Daripada sini juga kita belajar, kalaulah kita berada pada situasi yang tak disunnahkan menjawab salam, maka jangan menjawab salam. Contohnya ketika mana sedang berada dalam bilik air, sedang berada di dalam tandas dan seumpamanya, maka pada waktu itu tidaklah digalakkan untuk menjawab salam. Terus bahawa hadis-hadis ini nak menunjukkan sebagai dalil bahawa orang Islam tidaklah najis. Maka lihat kepada fiqhul hadis baris yang pertama, kata Imam Nawawi, hadis ini adalah satu dasar yang sangat besar di dalam kesucian orang Islam, hayya waktu dia hidup, wa mayyita, dan pada waktu dia mati. Orang Islam adalah suci, tubuh badan dia bukan najis. Fa'ammal hayyu, maka adapun ketika mana hidup, maka ianya adalah suci dengan kesepakatan para ulama. Hatta janin, bahkan pada waktu itu janin apabila gugur, maka pada waktu itu ianya adalah suci. Qala ba'du ashabina wa tahirun bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan para ulama maka hukumnya adalah tahir dan suci. Pada baris yang keempat, wa ammal mayyit, adapun ketika mana orang Islam itu telah mati, maka ada sedikit perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Di sisi mazhab Syafi'i, as-sahihu minhuma annahu tahir, bahawa orang yang mati maka tubuh badannya pada waktu itu adalah suci. Maka sebab itu Nabi bersabda, innal muslim la yanjas, orang Islam pada waktu itu tidak najis tubuh badannya, tidak najis pada waktu itu dirinya. Baris bawah, wa ammal kafir, adapun orang yang tidak beriman, maka hukum dia di dalam suci dan pada waktu itu sama seperti hukum orang Islam. Dan inilah pandangan kami, kata Imam Nawawi, dan pandangan majoriti para ulama yang terdahulu dan kemudian. Adapun pada ayat yang ke-28 daripada surah At-Taubah, bila Allah berfirman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas, fal muradu najasatul i'tiqad.
maka itu adalah daripada sudut kepercayaan dan akidahnya. Walaisal murad, bukanlah ayat tersebut bermaksud bahawa tubuh badan mereka pada waktu itu tidak bersih, seperti mana najisnya air kencing ataupun sebagainya. Maka itu bukanlah maksud dia. Begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi, فَإِذَا سَبَتَتْ طَهَارَةُ الْآدَمِ, apabila semua manusia yang Islam ataupun tidak adalah suci, maka pada waktu itu fa'arkuh, peluhnya, air liurnya, air matanya, semuanya adalah bersih. Sama ada pada waktu itu di dalam hadas besar ataupun hadas kecil ataupun haid ataupun nifas. Wahada kullu bi ijma'il muslimin, dan ini semua adalah dengan kesepakatan para ulama Islam. Begitu juga kanak-kanak, pada waktu itu ketika mana badan mereka, pakaian mereka walaupun nampak kotor dan sebagainya kadang-kala kerana main, maka semuanya adalah suci, sehingga pada waktu itu kita nampak benar-benar najis pada tubuh badan dan pakaian, barulah dihukumkan najis. Jelas ke jelas? Baca hadis. Laju sikit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah bertemu Nabi SAW di dalam perjalanan min turukil Madinah, daripada jalan-jalan Madinah, wa huwa junubun, pada waktu itu beliau sedang hadas besar. Abu Hurairah, dia terserempak dengan Nabi. Fansalla, maka dengan senyap-senyap dia berlalu, fadhahaba, dan pergi, faghtasala, maka dia mandi. Senyap-senyap bila Nabi tak perasan, dia pergi mandi. Fatafaqadahu, maka Nabi telah perasan yang dia tidak ada. Falamma ja'ahu, bila dia datang balik, Nabi bertanya, aina kunta, ke mana kamu wahai Abu Hurairah? Tadi ada, tiba-tiba hilang. Maka beliau berkata, wahai utusan Allah, laqitani, engkau telah bertemu denganku dalam keadaan aku hadas besar. Fakaritu, maka aku tidak suka untuk duduk bersama denganmu ketika mana aku hadas besar, sehinggalah aku mandi. Maka Nabi SAW bersabda, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjas, sesungguhnya orang beriman tidak pernah dianggap najis ataupun berada dalam keadaan najis. Begitu juga orang yang tidak beriman. 826 baca. Maka hadis ini menceritakan tentang Huzaifah pula. Tadi Abu Hurairah, bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah bertemu dengannya dalam keadaan dia hadas besar. Fahada anhu, maka dia telah menjauhkan dirinya daripada Nabi perlahan-lahan. Faghtasala, lalu dia balik mandi. Kemudian datang kembali, maka Nabi bertanya, kuntu junuban, maka beliau berkata kepada Nabi, aku sebenarnya tadi dalam hadas besar wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, innal muslima la yanjas, orang beriman sebenarnya tidak pernah berada dalam keadaan najis walaupun ketika mana hadas besar. Kalaulah ada najis, maka itu kerana najis, bukan kerana tubuh badannya adalah najis. Jelas ke jelas? Bab yang ke-28 berkenaan tentang mengingati Allah fi halil janabah, walaupun ketika mana dalam keadaan hadas besar boleh berzikir, boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada baris yang pertama kata Imam Nawawi, hadzal haditsu aslun fi jawaz zikrillah, hadis ini menjadi satu dasar bahawa boleh untuk mengingati Allah, sama ada bitasbih dengan subhanallah, wa tahlil la ilaha illallah, wa takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah, dan juga zikir-zikir yang lain. Wa hadza jaizun bi ijma'il muslimin, dan ianya adalah harus di sisi para ulama Islam. Wa inna maqtul talafal ulama, dan hanya saja para ulama bercanggah pendapat berkenaan tentang keharusan membaca Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan hadas besar dan haid. Fal jumhur, majoriti para ulama menyebut haram membaca Al-Quran bagi kedua-duanya, iaitu yang hadas dan juga yang berada dalam keadaan haid. Wala farqa, dan tidak ada bezanya di sisi kami sama ada satu ayat ataupun sebahagian ayat. Fa innal jami'a yahrum, kerana keseluruhan membaca Al-Quran adalah haram. Walau qala al-junub, kalaulah seseorang yang dalam hadas besar dia menyebut bismillah ataupun alhamdulillah, in qasada bihi al-Quran, kalaulah dengan perkataan itu diniatkan Al-Quran, haram. Tapi kalaulah pada waktu itu diniatkan sebagai zikir ataupun tak niat apa-apa, maka pada waktu itu tidaklah haram. Nah,
gaduh dengan kakak Berdamailah, berdamai. Peluk dia Caca. Peluk dia. Salam kakak. Salam. Cium tangan kakak, peluk. Nah. Bagi dia pegang Caca tengok sama. Okey, pergi sana, duduk sana dengan kakak. Ajak kakak, pegang tangan kakak, ajak kakak. Atiyah, ajak kakak. Sama-sama. Allahumma salli. Lalu kalaulah seseorang itu membaca ayat Al-Quran dengan niat zikir, kata Imam Nawawi, tidak ada masalah. Sebab itu disebut di sini, wa yajuzu, dan boleh juga untuk yang berhadas besar dan haid, an yajriyal Quran, untuk pada waktu itu mengalunkan Al-Quran di dalam hati. Wa an yanzura, dan sambil melihat kepada mushaf boleh. Wa yustahabbu lahuma idza arada al-ightisal, dan sunnah apabila mereka nak mandi membaca bismillah dengan niat zikir, bukan niat Al-Quran. Terus baca. Adalah Nabi SAW yazkurullah, mengingati Allah, ala kulli ahyani, ala pada kulli ahyani, setiap keadaan. Maka baginda Nabi SAW mengingati Allah pada setiap keadaan. Sebentar. Atiyah Sabrina. Okey, terus bab yang ke-29, 828, jawazi aklil muhdith, seseorang yang dalam hadas besar boleh untuk makan, wa annahu la karaha, dan tidaklah pada waktu itu makruh untuk dia makan. Minta maaf, bukan hadas besar, hadas kecil. Al-muhdis di sini hadas kecil. Maka orang yang dalam hadas kecil, dia bukanlah kena terus berwuduk. Wa annal wudu' alaysa 'alal fawr, dan bukanlah dia perlu berwuduk secara terus. Sebaliknya pada waktu itu, dia bila nak solat barulah dia berwuduk. Terus baca. Sebab itu kata Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah bahawa ulama sepakat menyebutkan annalil muhdis, seseorang yang berhadas kecil, dia boleh makan, minum, zikir, buat apa pun, bahkan baca Al-Quran tanpa menyentuh dan sebagainya, dan tidak ada sebarang makruh, kerana hanya bila dia nak solat, maka pada waktu itu dia dituntut untuk mengambil wuduk, ataupun perkara-perkara yang menuntut untuk dia berwuduk, contohnya tawaf dan sebagainya. Tapi kalaulah dia tak nak solat, tak nak tawaf, maka tidaklah dituntut untuk dia berwuduk. Cuma afdal, bagus untuk dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. 828 baca. Baginda Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, telah keluar daripada tempat pembuangan air. Fa'utiya bi ta'am, dibawakan makan kepada Nabi. Fadzakarulah, maka para sahabat menyebut kepada baginda al-wuduk, tentang berwuduk. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah tuan tak berwuduk dulu? Maka baginda menjawab, uridu an usalliya, adakah aku ingin solat sekarang? Fa'atawadda, lalu aku perlu untuk berwuduk. Maka kenapa aku nak berwuduk? Sebab bukan pada waktu itu aku nak solat. Maka Nabi menjawab begitu. 829, lebih kurang sama, baca. Maka baginda datang daripada tempat pembuangan air, tempat qada hajat, dan dibawakan makan kepada Nabi. Maka dikatakan kepada Nabi, ala tawadda, adakah tuan tidak berwuduk dulu wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, 5, mengapa perlu aku berwuduk? Usalli, adakah aku nak solat? Fa atawadda, lalu aku perlu berwuduk. Nabi tanya kembali. 830, lebih kurang sama. Terus.
Baginda Nabi SAW telah pergi ke tempat buang air. Terus apabila baginda datang, maka telah dihidangkan kepada baginda, quddimah, dihidangkan kepada baginda makanan. Maka dikatakan kepada baginda, wahai utusan Allah, ala tawadda, adakah tuan tak berwuduk dulu? Maka baginda menjawab, 5, mengapa perlu aku berwuduk? Alis salah, adakah untuk solat sekarang? Maka sebab itu Nabi tak berwuduk dulu. 831 lebih kurang sama, baca. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW qada hajatah, telah menunaikan qada hajat, telah membuang air, minal khala, di tempat pembuangan air. Fakurriba, maka telah dihampirkan kepada baginda makanan. Faakala, maka baginda telah makan, walam yamassama, dan tidak menyentuh air, maksudnya Nabi tak berwuduk dulu sebelum makan. Qala, baca. Maka ditanya kepada Nabi, innaka lam tawadda, sesungguhnya tuan tak berwuduk dulu. Maka Nabi bertanya kembali, ma aradtu salata, maka aku tidak berniat untuk solat. Fa atawadda, lalu aku perlu berwuduk. Wa za'ama. Terus bab yang ke-30 daripada tajuk ini berkenaan tentang ma yaqulu idza arada dukhulul khala. Apakah doa yang patut dibaca apabila nak masuk ke dalam bilik air? 832 baca. Adalah Nabi SAW apabila masuk ke dalam tempat pembuangan air. Wa fi hadis Hushaim anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW adalah apabila masuk ke dalam al-kanif, tempat buang air, maka baginda membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Perkataan al-khubus, maka kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, fa bi dhammil ba, boleh dibaca khubus, wa bi iskaniha, dan juga boleh dibaca khubus dengan ba yang mati, maka boleh baca kedua-duanya. Wa huma wajhani masyhuran, dan kedua-dua riwayat tersebut ada, dan kemudian dinukilkan pada waktu itu pandangan Khattabi, Qadhi Iyad dan sebagainya. Okey, maka apakah maksud dia sebelum habis pada waktu itu, apa tajuk baris yang ketiga daripada bawah? Kata Imam Nawawi, waqtalafu fi ma'na, maka para ulama berbeza pendapat apakah makna dia. Ada yang mengatakan al-khubus wal khaba'is maksudnya adalah syar, ada mengatakan kufur, ada mengatakan syaitan, ada mengatakan maksiat, dan juga ada mengatakan pada waktu itu makruh, benda yang tak disukai. Ada juga memberi maksud syatam, celaan, ada juga memberi maksud condong kepada kekufuran, dan juga banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Maka mana-mana nak diterjemahkan, kesemuanya adalah betul. Baca 833, baca sampai habis. Terus bab yang ke-31. Hadis ini menjadi dalil bahawa seseorang yang tidur dalam keadaan duduk yang bagaimana tetap pada waktu itu, tak bergerak-gerak, la yanqudul wuduk, maka tak batal wuduk dia. Maka di sini panjang perbahasan dia. Kita lihat pada baris yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris yang terakhir. Maka daripada hadis, sebenarnya kata para ulama, fa'arada bihil istisbat, duduk yang tetap, duduk yang tak bergoyang-goyang. Dan fa'arada bil istisbat, minta maaf. Maka ini sebenarnya Syu'bah pada waktu itu nak confirmkan dengan Qatadah, adakah dia benar-benar mendengar daripada Abdullah bin Abbas, istisbat. Maka sebab dia adalah seorang yang sangat tegas dengan riwayat mudallisin, lagi-lagi Qatadah menyebut an dan sebagainya. Kemudian baris muka surat sebelah pada baris yang keempat, maka pengajaran daripada hadis yang pertama kata Imam Nawawi, jawazu munajatir rajul ar-rajul bihadratil jamaah. Maka kita akan baca nanti Nabi berbisik, bercakap dengan perlahan pada waktu itu dengan seorang sahabat.
yang datang menegur Nabi, menahan Nabi daripada solat walaupun iqamah dah selesai. Maka Nabi berbisik-bisik cakap perlahan dengan dia. Maka ini menjadi dalil bahawa boleh bercakap dengan perlahan apabila di hadapan jamaah. Yang tak bolehnya bila? Kata Imam Nawawi, wa innama nuhiya an dzalik bihadratil wahid. Kalau hanya ada seorang je pada waktu itu yang left out, yang tertinggal, tak ada siapa nak sembang dengan dia, dan yang lain berbisik, maka itu tak boleh. Maka kalaulah ramai orang, tapi pada waktu itu nak bisik, maka tidak ada masalah nak berbisik berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazul kalam ba'da iqamati salah. Walaupun dah iqamah, maka boleh untuk berkata-kata. Lagi-lagi kalaulah benda itu penting. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, taqdimul aham fal aham minal umur indas dihamiha. Mendahulukan perkara yang paling penting. Maka Nabi layan perbualan yang panjang ini kerana Nabi melihat ada kepentingan untuk Nabi bantu sahabat ini walaupun telah dilaungkan iqamah. Okey. Kemudian pada baris perenggan seterusnya, al-mazahibus samaniyah. Ada 8 mazhab berkenaan tentang tidur dan juga batal wuduk ke tidak. Ada 8 mazhab. Kita nak ambil pandangan yang ke-8, pandangan Imam Syafi'i, pandangan yang lain, maka para pelajar boleh baca. Maka pandangan yang ke-8 daripada perenggan tadi, baris yang kedua, 4, 6, 8. Wal mazhabus tsamin. Jumpa tak? Annahu idza nama jalisa. Apabila seseorang itu tidur dalam keadaan duduk, tapi duduk yang bagaimana? Mumakkinan maq'adatuh, tetap tempat duduknya pada tanah. Pada waktu tu dia bukanlah macam terlalu kurus, kalau kena tiup kipas pun dia terpelanting. Itu tak tetap. Ni maksudnya pada waktu itu dia tetap. Datang puting beliung pun kerana badan dia yang sedap, pada waktu tu tak bergerak. Duduk yang tetap. Dia tak adalah pada waktu tu condong kiri kanan, seperti menara pisah ke apa, tak ada. Maka dia duduk dengan tetap. Maka apabila seseorang itu duduk dengan tetap, maka dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi, lam yantakid, tidak batal wuduknya. Wa illa, kalaulah dia duduk dengan tak tetap, maka batal wuduk dia. Maka bila dia duduk dengan tetap, sawa'un qalla au kathura wa sawa'un kana fi salah au kharijaha, sama ada pada waktu itu sedikit ataupun lama tempoh, sama ada dalam solat ataupun luar solat, apabila duduk dengan tetap, maka tak batal wuduk. Kalaulah, kecualilah kalau dia kentut, tapi kalaulah dia duduk tak tetap dan kemudian tertidur, maka batal wuduk dia. Jelas ke jelas? Wa indahu, dalam mazhab Syafi'i juga, anna an-nauma laysa hadatsan fi nafsihi. Sebenarnya tidur ini bukanlah sesuatu yang membatalkan wuduk. Hukum asal dia. Sebenarnya pada waktu itu tidur ini dijadikan sebagai dalil ala khurujir rih, bahawa angin senang keluar bila tidur. Tapi pada waktu tu tidur yang macam mana? Maka itulah tidur yang tidak tetap ponggongnya. Faiza nama, lalu apabila seseorang itu tidur dalam keadaan tidak tetap tempat duduknya, ghalaba ala dhann, maka pada waktu itu ada sangkaan yang kuat, mudah keluarnya angin. Faja'ala syara', maka syara' telah menetapkan perkara ini bahawa ianya adalah seperti telah berlaku. Wa amma idza kana, lalu adapun seseorang yang tetap ponggongnya, fala yaghlib ala dhann, dan kemudian tidak ada pada waktu itu keyakinan bahawa angin keluar. Wal aslu, dan hukum asal adalah berkekalannya wuduk dan taharah tersebut. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fara' pada beberapa baris yang ke bawah, jumpa tak? Okey, Imam dalam mazhab Syafi'i menyebut la yantakidul wudu' bin nu'as. Kalaulah dia sekadar mengantuk, maka tak batal wuduk. Wa alamatun naum, apakah tanda bezanya tidur dengan mengantuk? Maka orang yang tidur, anna fihi ghalabah 'alal akal, pada waktu itu akal dia dah tak sedar apa-apa. Wasukut hasatil basar, dan pada waktu itu hilangnya deria pandangan mata dia. Dia dah tak nampak, dah tak ingat apa-apa, maka itu tidur. Kalaulah ketika mana mengantuk, dia masih lagi boleh berfikir, dia masih lagi pada waktu itu boleh nampak, ada bayang-bayang lalu, ada orang lalu, maka itu adalah an-nu'as, itu adalah mengantuk. Kemudian kata Imam Nawawi,
permasalahan berkenaan tentang tidur dan juga wuduk. Maka kata Imam Nawawi, walau syakka, kalaulah seorang itu ragu-ragu adakah dia telah tidur ataupun mengantuk, maka pada waktu itu dia tak payah ambil wuduk sebab dia ragu-ragu. Wa yustahabbu, dah tutup ke pintu? Wa yustahabbu, namun disunnahkan untuk dia berwuduk. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris bawah dia, walau nama jalisa, kalaulah seseorang itu tidur dalam keadaan berwuduk, kemudian dialihkan punggungnya, kemudian teralih punggungnya daripada tanah, fa in zalat, maka kalaulah teralih sebelum dia sedar, batal wuduk. Sebab ketika mana dia sedar, punggung dia dah teralih. Kalaulah dia pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa in zalat ba'dal intibah, kalaulah dia sedar dulu baru beralih tempat duduk, maka pada waktu itu tidak batal wuduk. Kemudian pada baris yang sama, walau nama mumakkinan maq'adah, kalaulah seseorang itu duduk dengan tetap punggung dia, namun pada waktu itu dia bersandar sedikit kepada dinding ataupun selain dinding, maka tetap tak batal wuduk dia. Sawaun, sama ada, bihaitsu, daripada sudut, lau rufi'al haid, dialihkan sekalipun dinding tersebut dia boleh jatuh ataupun tidak, maka pada waktu itu tetap tidak batal wuduknya. Sebab dia memang tidur walaupun bersandar, tetapi cara tidur dia, cara duduk dia adalah dalam keadaan duduk yang tetap. Jelas ke jelas? Baca hadis. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak Zakiah. Baca. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, uqimatis salah, telah dilaungkan iqamah. Dan pada waktu itu Nabi SAW najiyun, masih berbicara dengan perlahan kepada seorang lelaki yang lain. Wa fi hadis Abdul Waris, di dalam hadis Abdul Waris, dan Nabi SAW yunaji, sedang berbicara dengan perlahan kepada seorang lelaki. Fama qama ila salah, maka tidaklah pada waktu itu Nabi mulakan solat, sehingga sebahagian daripada para sahabat telah tidur. Lamanya mereka tunggu Nabi untuk mulakan solat. 835 terus. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, uqimatis salah, telah dilaungkan iqamah, dan Nabi SAW yunaji, sedang berbicara dengan perlahan kepada seorang lelaki yang lain. Falam yazal yunaji, maka terus menerus Nabi SAW berbicara dengan perlahan kepadanya sehingga tertidur para sahabat Nabi SAW. Kemudian barulah baginda datang dan menjadi imam kepada para sahabat. Dan di sini kita nampak betapa lamanya para sahabat sanggup menunggu Nabi untuk mendapat pahala berjemaah. 836 terus. Adalah para sahabat Nabi SAW tidur, summa yusallin, kemudian mereka terus solat tanpa berwuduk. Qultu, maka aku berkata, sami'tahu min Anas, adakah kamu dengar terus daripada Anas? Tanya Syabi kepada Qatadah. Maka berkata Qatadah, i wallah, ya demi Allah. 837 baca. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, uqimat salatul isya, telah dilaungkan iqamat salat isya. Kemudian faqala rajulun, seorang lelaki telah pergi kepada Nabi dan berkata, li hajah, aku ada keperluan wahai Rasulullah. Maka sambil berdiri yunaji, Nabi SAW pada waktu itu telah berbicara dengan dia sehingga tertidur para sahabat ataupun sebahagian besar daripada para sahabat. Kemudian barulah mereka solat. Maka ini semua dalil menunjukkan para sahabat berdiri untuk solat tanpa mengambil wuduk balik. Dan di sini menjadi dalil bahawa para sahabat tidur dalam keadaan tetap punggung mereka tempat duduk mereka. Bab yang keempat berkenaan tentang kitabus salah. Maka dibawakan subtopik pecahan tajuk yang pertama, bad'il azan, bagaimanakah bermulanya azan. Terus baca. Maka hadis ini
adalah bukan ketika mana waktu tu dah nampak azan, tapi ketika mana waktu ini dia campur antara sebelum turunnya tentang azan dan selepas daripada turunnya tentang azan. Terus baca. Adalah orang Islam ketika mana mula-mula tiba di Madinah, yajtami'un, mereka berkumpul, fayatahayyanun, dan mereka menganggar-anggarkan waktu solat, sebab tak ada petanda macam mana dah masuk waktu. Walaysa yunadi biha, dan tidak ada yang akan menyeru, memanggil untuk solat, ahadun, seorang pun, sebab waktu tu belum ada azan. Fatakallamu yauma, maka mereka telah berbicara pada satu hari sesama mereka berkenaan tentang perkara ini. Faqala ba'duhum, maka sebahagian mereka berkata, ittakhidhuna kus, jadikanlah kamu loceng seperti mana kegunaan orang Nasrani untuk menandakan masuknya waktu solat. Wa qala ba'duhum, sebahagian mereka berkata, qarna, apa kata kita jadikan trompet seperti mana trompetnya orang-orang Yahudi untuk memanggil solat. Faqala Umar, maka berkata Umar, awala tab'athuna rajula, mengapa tidak kamu menghantar seseorang untuk menyeru akan solat, memanggil solat. Maka sampai sini, maka pada baris yang kedua, 4, 6, 7 berkata qadi ayat, zahiruhu annahu i'lam laisa ala sifatil adhan. Panggilan yang Umar bin Khattab pada awalnya cadangkan ini bukanlah termasuk daripada azan, kerana belum lagi pada waktu itu. Bal ikhbar, bahkan sekadar pengkhabaran bahawa waktu solat telah masuk. Wa hadha alladhi qalahu, kata Imam Nawawi, dan apa yang dikatakan oleh qadi ayat ini ada kemungkinan au muta'ayyan, ataupun inilah yang tepat. Faqad sahha, maka telah sahih dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbuh, yang mana pada ketika itu Umar bin Khattab pada waktu itu telah terlambat dalam nak menyampaikan azan. Maka bererti ini adalah riwayat bukan untuk azan. Kemudian bila pada waktu itu azan telah ditetapkan, maka Nabi suruh Bilal untuk azan. Maka qala Rasulullah, baru sambungan kisah yang lain. Maka Nabi berkata, ya Bilal, wahai Bilal, kum, bangunlah, fanadi bis salah, dan azanlah, serulah untuk solat. Maka lihat kepada perenggan bawah dia, berkata qadi ayat, fihi hujjah, maka ini menjadi dalil bahawa azan disyariatkan dalam keadaan qiyam, berdiri, dan tidak seharusnya dalam keadaan duduk. Dan inilah pendapat majoriti para ulama. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Bilal? Maka daripada hujung tajuk 2-4, baris yang keempat. Wa amma sababu fi takhsis Bilal. Kenapa Nabi SAW pada waktu itu suruh Bilal? Kerana dalam hadis yang dijelaskan dalam Sunan Abu Daud dan Tirmizi dan selainnya, dalam hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Zaid, maka Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Zaid, alqih, ajarkanlah kalimah-kalimah ini kepada Bilal. Kenapa Bilal? Fa innahu anda, kerana Bilal itu suaranya lebih kuat daripada kamu. Dan dalam riwayat yang lain, pada waktu itu atyab, lebih bagus daripada kamu. Maka daripada ini menjadi dalil bahawa sunnah melantik muazzin seorang yang suara kuat dan suaranya bagus. Jelas ke jelas? Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baca hadis. Perintah untuk menggenapkan azan, dan pada waktu itu mengganjilkan perkataan iqamah, kecuali kalimah al-iqamah, fa innaha musannah, kerana ianya disebut dua kali, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Maka lihat pada muka surat sebelah, baris yang pertama, syarah Nawawi. Waqtalafal ulama, para ulama berbeza pendapat berapakah jumlah lafaz iqamah. Maka dalam mazhab Syafi'i menyebut pada waktu itu jumlahnya adalah 11 perkataan. Baris bawah dia, waqala Malik, Imam Malik berkata 10 perkataan, sebab beliau pun menyebut qad qamatis salah hanya sekali, falam yusanni lafzal iqamah.
Kemudian baris bawah dia lagi, berkata Imam Abu Hanifah, lafaz iqamah itu adalah 17 perkataan. Maka ini adalah perbezaan pendapat para ulama. Baca hadisnya 839. Bilal telah diperintahkan ayyashfa'al azan, untuk menggenapkan lafaz azan, wa yutiral iqamah, dan mengganjilkan lafaz iqamah. Maksudnya dalam azan semuanya dua-dua, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian lagi sekali, maka digenapkan. Adapun dalam lafaz iqamah, maka kebanyakannya adalah ganjil sekali, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka ganjil. Itu maksud dia. Kemudian berkenaan tentang adakah azan ini berdasarkan mimpi, maka itu jawapannya telah diberikan pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10 daripada muka surat 334. Baca hadis 840. Zakaru, para sahabat telah menyebutkan, ayyu'limu, untuk mengumumkan bilakah waktu solat dengan sesuatu. Yang arifunah, yang mereka boleh tahu, ini menunjukkan telah masuk waktu solat. Maka mereka telah berbincang, ayyunawiru, untuk menyalakan api, ataupun pada waktu itu membunyikan loceng. Maka telah diperintahkan Bilal untuk menggenapkan lafaz azan 2 kali, wa yutiral iqamah, dan pada waktu itu mengganjilkan lafaz iqamah. 841 terus. Baca sampai habis. Terus baca. Maka dalam azan sunnahnya adalah untuk menggenapkan dia, berpasangan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam iqamah ganjil, hanya sekali, kecuali lafaz qad qamatis solah yang tetap 2 kali. InsyaAllah kita akan sambung balik jam 10.45 insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi.